Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan semak soalan 21 hingga 30 Maaf sebab cikgu lambat sikit. Ada banyak iklan kat rumah ni. Okey, kita akan lihat soalan 21 dahulu. Okey. Okey, soalan 21, soalannya raja menunjukkan sebuah segitiga. Okey, namakan sudut X, sudut yang berada di sini. Okey, jadi murid kena ingat baliklah, kita ada 3 jenis sudut. Sudut yang pertama kita panggil dia sudut tirus. Okey. Okey, sudut tirus ni bentuknya macam ni. Okey. Okey, ini adalah sudutnya. Okey, biasanya sudut tirus ni dia punya ukuran kurang 90 darjah. Okey, yang kedua, ini yang pertama. Okey, yang kedua kita panggil sudut tegak. Okey, sudut tegak. Okey, sudut tegak mestilah tegak kan? Okey, jadi macam ni. Dan dia punya lukisan sudut tu pun bukannya bulat dia petak macam ni, menunjukkan ini adalah 90 darjah 90 darjah tepat. Okey, dan yang ketiga kita panggil dia sudut cakar. Okey, sudut cakar ni merupakan sudut yang lebih daripada 90 darjah dan biasanya dia akan berbentuk macam ni. Okey, dari sini ke sini, sini ke sini berukuran lebih besar daripada 90 darjah. Jadi kalau murid amati pada gambar yang diberi, sudut X merupakan sudut apa jawapan dia? Sudut cakar. Okey, itu jawapan dia. Okey, nombor 22. Okey, rajah menunjukkan sebuah bentuk 2 dimensi. Okey, 2 dimensi. Soalan, namakan bentuk poligon itu. Okey, poligon. Okey, sebenarnya kalau murid-murid ingat balik, okey, kita ada 6 poligon. Okey, 6 poligon yang kita perlu hafal dan kita perlu kena tahu. Okey. Okey, saya cuba draft semula apa poligon tersebut. Okey, kita buat macam ni 3 4 5 6 7 8. Okey, kenapa tak ada 2 kat situ? Okey, sebab kalau 2 dia tak akan jadi bentuk 2 dimensi Okey, sekarang ni okey, 3 adalah bentuk segitiga. 4 yang ada 4 sisi ni adalah segi 4. Okey, 5 yang ada 5 sisi. Okey, lebih kurang macam ni kan. Okey. Okey. Lepas tu ini 6. 1 2 3 4 5 6. 7 1 2 3 4 5 6 7. Macam tu lah dan ini 8. Tak muat. 1 2 3 4 5 6 7 8. Lebih kurang macam tu Okey, maksudnya 3 ada 3 sisi. Okey, macam ni. 1 2 3. 3. Okey, kalau 4 dia ada 4. Ini kita panggil dia segitiga. Yang ni segi 4. Okey, kalau 5 sisi ni segi 5 kan kita panggil dia pentagon. Okey, yang ini nombor 6 hexagon. Okey, kalau 7 sisi
heptagon. Okey, kalau 8 oktagon. Ini kena hafal Okey, jom kita macam mana kita nak mudahkan ingatan kita dengan bentuk dua dimensi ni. Saya ambil warna hijau. Okey. Murid tengok sini segitiga. Ada 3 kan? Ni 4. Tapi kalau 5, dia bukan segi 5. Murid kena ingat ni perkataan pen ni. Okey, pen. Kenapa? Sebab bila kita pegang pen, kita guna 5 jari kan? Okey. Okey, hex. Hex ni murid ingat S. 6. Okey, 6. 6 kan 6 kan? Okey, kalau heptagon, okey, ingat ni. T. T tu 7. Okey. Oktagon. Ingat O. Okey. O bersamaan Ogos Ogos bersamaan lah 8. Bulan 8 kan? Okey, jadi soalan dia. Namakan bentuk poligon itu. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dia ada 6 sisi. Okey. Jadi itu adalah hexagon. Okey, jawapan dia. Okey, mudah kan? Okey, kita tengok soalan 23. Okey, soalan 23. Rajah menunjukkan Satah Chartes. Ini Satah Chartes Okey, plotkan kedudukan B pada koordinat 5, 3. Jadi murid kena tahu sebelum tu 5 ni mewakili apa? Paksi X. Dan 3 mewakili paksi Y. Okey, jadi kita cari paksi X. Ni X, ni Y kan? Okey, X berada di 5. Jadi murid buatlah garisan. Garisan dulu. Okey, Y 3. Sini kan? Okey. Nanti persilangan ni yang kita akan tandakan. Persilangan ni yang kita akan tandakan sebagai B. 5 3. Senang kan? Okey, kita tengok soalan 24. Okey, 24. Satah Chartes menunjukkan kedudukan Zarif. Ni Zarif. Zarif berada di mana? Zarif berada di sifar kan? Titik asalan sama juga dengan titik asalan. Okey, Amir. Kita nak cari kedudukan Amir sekarang ni. Jarak mengufuk saya dari Zarif ialah 3 unit. Okey, dari Zarif 3 unit. Dan jarak mencancang ialah 1 unit. Okey, mengufuk. Mengufuk maksudnya paksi X. Okey, ini mengufuk. Sorry. Mengufuk. Okey, yang ini mencancang. Cancang menegak Okey, sekarang ni 3 unit dari Zarif. Maksudnya 1, 2, 3. Okey, 3 unit dari Zarif. Belum habis lagi. Dan mencancang ialah 1 unit. Menegak naik 1. Dari sini ke sini naik 1. Okey. Jadi kedudukan dia kat sinilah. Tandakan titik. Amir. Okey, kedudukan Amir pada 3,1. Okey, mudah kan? Okey, kita tengok soalan 25. Fokus pada seterusnya. Okey, soalan 25. Rajah menunjukkan panjang 2 utas tali.
Okey, tali M 2 meter, tali N 3 meter. Nyatakan nisbah panjang tali M kepada jumlah panjang kedua-dua tali tersebut. Okey, maksudnya macam ni. M nisbah jumlah panjang kedua-dua tali kan. Okey, M berapa? Ni M. M 2. Okey. Kita tak boleh letak unit dalam nisbah tak boleh letak unit. Okey, jumlah panjang. Jumlah panjang maksudnya yang ini kena tambah dengan yang ini. 2 tambah 3 bersamaan 5. Jadi kita dapat nisbah panjang tali M kepada jumlah panjang kedua-dua tali ialah 2 nisbah 5. Okey, nombor 26. Rajah menunjukkan satu pernyataan. Bilangan bulan Februari 2018 adalah 29 hari. Okey, kalau murid-murid dah tak ada kalender 2018, murid-murid boleh Google awak type lah Februari 2018. Nanti awak akan jumpa kalender Februari 2018 tersebut dan jawapannya bukan 29 hari tetapi 28 hari. Jadi pernyataan ni salah lah. Okey, sebab pada Februari 2018 hanya ada 28 hari. Okey. Sebab dia fakta kan. Okey, berdasarkan pernyataan, tandakan right kebolehjadian peristiwa ini berlaku. Okey, sama ada ini adalah pasti ataupun mustahil. Pasti maksudnya benda tu benar, betul dia jadi benda tu. Bermaksud pernyataan ni betul. Okey. Kalau mustahil maksudnya pernyataan yang diberi adalah salah. Jadi murid-murid dah tahu kan jawapannya adalah Februari 2018 adalah 28 hari. Jadi jawapannya adalah mustahil. Okey, 27. Amira memasukkan 15 biji manik berwarna kuning. Okey, kita garis sikit. Dan 3 biji manik berwarna hijau. Okey, mana yang banyak? Okey, warna kuning lebih banyak daripada warna hijau. Dia masukkan dalam kotak. Jadi benda tu akan bercampur kan. Okey, nyatakan kebolehjadian. Ingat lagi tak topik kebolehjadian? Untuk mendapat sebiji manik kuning daripada kotak. Katakanlah Amira dia nak ambil sebiji manik dan kebarangkalian untuk dia dapat sebiji manik warna kuning tu macam mana? Mustahil ke? Pasti ke? Besar kemungkinan ke? Kecil kemungkinan ke? Ataupun sama kemungkinan? Okey, sebelum tu. Okey, kalau murid-murid fikirkan benda ni akan berlaku atau tidak sama ada Amira dia boleh dapat manik berwarna kuning ataupun tidak. Okey, saya tulis sikit. Okey, ada 2 kemungkinan Okey, mungkin berlaku. Okey, satu lagi, tak mungkin berlaku. Okey. Kalau mungkin berlaku, ada 5 kemungkinan kat situ. Okey, yang pertama pasti. Okey. Yang kedua adalah mustahil. Yang kedua adalah kecil kemungkinan. Okey, yang ketiga adalah besar kemungkinan. Dan yang keempat adalah sama kemungkinan. Okey, cikgu akan terangkan dulu macam mana kita nak gunakan kebolehjadian ni
Okey, tak mungkin berlaku ada satu je kat situ, iaitu mustahil lah. Okey, mungkin berlaku maksudnya, okey, kalau Amira ambil sebiji tu mungkin dia akan dapat kuning. Okey. Benda ni akan berlaku melainkan tiada manik berwarna kuning yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Ataupun dinyatakan warna ungu. Nyatakan kebolehjadian untuk mendapat sebiji manik ungu daripada kotak. Itu tak mungkin berlaku lah sebab dia tak masukkan pun manik berwarna ungu kan. Tapi kalau kat sini dia kata manik kuning. Benda ni mungkin berlaku tapi kita tak tahu itu pasti ke, kecil kemungkinan ke, besar kemungkinan ataupun sama kemungkinan. Okey, kita lihat pasti. Macam mana kalau benda tu pasti Okey, pasti ni akan berlaku bila kat dalam tu ada manik warna kuning je. Confirm maksudnya macam tu. Okey, confirm dia akan dapat manik warna kuning. Okey, jadi kalau dia masukkan semua manik warna kuning, itu adalah pasti. Okey, kecil kemungkinan apabila jumlah manik yang dimasukkan ada sikit ada banyak. Tapi untuk mendapat manik yang sedikit tu, itu adalah kecil kemungkinan. Okey, bagi soalan yang ni, nyatakan kebolehjadian untuk mendapat sebiji manik warna kuning. Okey, besar kemungkinan adalah jawapan dia. Kenapa? Sebab manik warna kuning ada 15. Okey, manik warna hijau hanya ada 3. Jadi, besar kemungkinanlah dia akan dapat manik berwarna kuning. Okey, jawapan dia. Okey, sama kemungkinan berlaku bila manik warna kuning dan warna hijau bilangan dia sama. Okey? Jadi kalau bilangan sama itu adalah sama kemungkinan. Okey. Jadi cikgu dah terangkan kat sini jawapannya adalah besar kemungkinan. Okey, murid kena hafal semua ni. Okey, kita lihat soalan seterusnya, soalan 28. Okey, soalan 28. Okey, rajah menunjukkan markah matematik yang diperolehi murid kelas 6 Anggrek. Ni bermaksud satu markah ni satu orang, satu individu. Okey. Mungkin dia ikut tempat ke apa kan. Okey, nyatakan mod bagi markah matematik kelas 6 Anggrek. Mod bermaksud apa? Mod bermaksud kekerapan. Kerap. Okey, kekerapan bermaksud apa? Yang paling banyak mendapat markah yang sama. Okey. Bilangan yang dapat markah. Bilangan yang dapat markah yang sama ramailah maksudnya. Okey, jadi ni agak kena orang kata apa? Berhati-hati, lepas tu kena sabar banyak-banyak buat soalan ni Okey, macam mana? Saya tunjukkan. Saya akan tulis di bahagian sini. Okey, saya akan bulatkan 83. Sekarang 83 kan? Saya akan kira siapa lagi murid yang dalam ni yang dapat 83. Tak ada. Jadi hanya seorang je yang dapat 83. Okey, 45. 45, 1, 2. Okey, 45 ada 2 orang. Okey, 67. Ada tak lagi yang dapat 67? Tak ada, seorang je dapat 67. 70. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lagi 40. 40, 1, 2,
3. Okey, 50. 50 pun seorang saja. Okey, lepas tu 90. 90 pun seorang saja. 60 seorang. 80 seorang. 65 ada 2 orang. Dan 95 satu orang. Akhir sekali 55 seorang. Okey, kalau murid-murid lihat di sini, yang paling ramai mendapat markah yang sama adalah ni. Okey, 70, ada 6 orang. Jadi ini adalah modnya. Okey, mod bagi jawapan ni adalah mod bersamaan 70. Okey, jawapan dia. Okey, nombor 29. Okey, 29. Rajah menunjukkan markah yang diperoleh oleh murid tahun 6 yakin. Okey, yang ini pun kita kena berhati-hati dan sabar kerana kita perlu menyusun nombor tersebut mengikut bilangan. Okey, macam mana? Okey, 60 ada 2 orang. Jadi kena buatlah. 60 tu 2 kali. Okey. 65 pun ada 2. Buat 65 2 kali. 76 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 76. Okey, lepas tu 78 1, 80 1, 85 2. Okey, kemudian kita kena cari markah yang berada betul-betul di tengah. Okey, macam mana cara dia? Kita kena pasangkan dia. Pasangkan dia macam mana? Okey, 60 ni dengan yang belakang. Ada pasangan kan? Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. Ni tak ada pasangan. Jadi jawapannya median bersamaan inilah. Median bersamaan 76 markah. Okey. Dan yang terakhir, soalan 30. Okey, soalan 30. Jadual menunjukkan wang saku yang dibawa oleh murid setiap hari. Okey, sekarang ni hitungkan julat wang saku murid. Okey, julat apa dia? Sebelum kita selesaikan soalan, kita kena faham maksud apa yang dia nak tu. Okey, julat bermaksud nilai maksimum. Okey, tolak nilai minimum. Okey, apa tu nilai maksimum berdasarkannya ni? Okey, di bahagian atas ni. Nilai wang yang dibawa. Yang paling banyak adalah RM4. Jadi RM4 kan? Ni. Yang paling sedikit adalah RM1. Jadi jawapannya adalah 4 tolak 1 bersamaan 3. Okey, murid-murid boleh semak jawapan awak. Yang mana salah, tolong buat pembetulan. Jangan tak buat sebab tak lama lagi kita ada pentaksiran akhir tahun. Okey, dengan cara kita akan buat live lah melalui Google Meet. Kena on kamera sebab cikgu perlu perhatikan awak betul-betul buat soalan tersebut secara individu lah, tanpa bantuan orang di rumah. Okey, kita nak dapatkan orang kata apa, yang keputusan yang telus lah, bukan dengan bantuan ibu apa ataupun abang, kakak dan sebagainya.
Okey, tolong buat. Itu saja. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.